Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, telah berkata Al-Imam Ahmad Al-Marzuqi dalam kitabnya Aqidatul Awam pada baris yang ke-30 yang ke-42, 43 dan 44, antis'i niswatin wafatul Mustafa khuyyirna fakhtarna an-nabiyyal muqtafa. Isteri Al-Mustafa iaitu Nabi pilihan sesudah kewafatannya selamai 9 orang, iaitu wanita-wanita yang diberi pilihan untuk memilih antara perhiasan dunia dan syurga, maka mereka memilih Al-Muqtafa iaitu Nabi yang diikuti. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah wa Safiyatun Maimunatun wa Ramlah. Aisyah, Hafsah, Saudah, Safiyah, Maimunah dan Ramlah. Hindun wa Zainabun wa kadha Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Hindun, Zainab, demikian juga Juwairiyah, mereka adalah ibu-ibu yang diridai bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita diberi taufik untuk hadir ke dalam majlis ilmu yang dianjurkan oleh Rumah Mengaji Nurul Hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan hidayah, sempurnakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dihadirkan ke dalam majlis ilmu ini, dengan diberikan taufik untuk bersyukur atas kehadiran kita dan diberikan taufik untuk beramal atas apa-apa yang akan disampaikan di dalam majlis ini insya-Allah taala. Dan alhamdulillah, sebagai satu peringatan kepada saya dan juga kepada penonton, insya-Allah esok kita akan masuk pada 9 Muharram ataupun dikenali sebagai Tasu'a, dan lusa kita akan masuk pada hari Ashura, yang mana dianjurkan ataupun fadilat berpuasa pada bulan Muharram ini adalah besar. Antaranya seperti yang disebutkan dalam riwayat bahawa satu hari berpuasa pada bulan Muharram akan dilipat kali gandakan pahalanya oleh Allah seperti seseorang itu berpuasa selama sebulan. Maka kalau kita paling kurang kita cuba niat untuk puasa pada hari Ashura, yang mana akan jatuh pada yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan jatuh pada hari Khamis ini. Maka kita akan dapat dua fadilat, fadilat puasa hari Ashura dan fadilat puasa pada hari Khamis, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sentiasa menganjurkan untuk seseorang itu berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Dan dalam riwayat disebutkan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, baginda mendapati bahawa orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Maka apabila ditanya kenapa mereka berpuasa, maka orang Yahudi mengatakan bahawa pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Allah Musa daripada Firaun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa nahnu aula minkum bi Musa, kami lebih utama untuk meraihkan kemenangan ataupun pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa daripada kamu. Kerana apa? Kerana kami orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sebenar, dan aku merupakan saudara kenabian ataupun saudara Nabi Musa, iaitu adik
saudara daripada segi yakni kami diberikan kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa aku lebih aula, aku lebih utama untuk mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa pada hari tersebut daripada kamu. Dan dalam riwayat disebutkan bahawa la in ishtul qadim la asumanna tasu'a, dan kalau aku hidup sehingga tahun depan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku akan puasa pada hari 9 dan 10. Maka kita pasang niat bagi mereka-mereka yang ada kemampuan, bagi mereka-mereka yang ada kesihatan, maka kita gunakan peluang ini untuk kita berpuasa, dan seakan-akan kita melakukan apa yang tidak sempat dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang ini Nabi kata, kalau aku sempat sampai pada tahun depan, kalau dipanjangkan umur, maka aku akan berpuasa pada hari tersebut. Ala kulli hal, itu antara perkara-perkara yang boleh dilakukan pada hari Tasu'a dan Ashura. Dan antara perkara yang dianjurkan oleh para ulama untuk kita lakukan pada hari Ashura adalah untuk memperluaskan tausi'ah lil iyal, yakni kita melebihkan perbelanjaan kita kepada ahli keluarga kita. Kita menggembirakan hati ahli keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita dengan diberikan perbelanjaan yang lebih, diberikan makanan yang ekstra daripada kebiasaan. Kerana itu yang dituntut sehingga disebutkan dalam riwayat, barang siapa yang meluaskan perbelanjaan buat ahli keluarganya pada hari Ashura, maka Allah Subhanahu wa taala akan perluaskan rezeki dia, akan memudahkan rezekinya sepanjang tahun. La ilaha illallah. Naam. Dan memberi makan kepada orang lain juga mempunyai pahala yang banyak, apatah lagi kepada ahli keluarga sendiri, yakni menggembirakan hati orang lain, hati orang-orang yang beriman, hatta orang-orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, menggembirakan mereka itu akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi kepada ahli keluarga sendiri. Antara perkara-perkara yang boleh dilakukan juga pada hari Ashura adalah untuk menziarahi orang-orang saleh, menziarahi orang alim, menziarahi orang yang sakit, mengusap kepada kepala anak-anak yatim dan sebagainya. Akan tetapi sekarang ni tengah waktu PKP, mungkin kita tidak termampu untuk menziarahi orang alim ataupun orang yang sedang sakit ataupun berjumpa dengan anak-anak yatim. Akan tetapi kita pasang niat untuk melakukan apa sahaja yang termampu. Naam, hari Tasu'a itu daripada bahasa Arab, Ashura tu diambil daripada perkataan Ashir, ke-10, iaitu hari ke-10. Ashura ini hari ke-10 daripada Muharram, maka Tasu'a daripada perkataan Tis'ah, iaitu 9, iaitu hari ke-9 daripada bulan Muharram. La ilaha illallah. Naam. Maka kalau kita mampu untuk melakukan apa-apa kebaikan, mungkin sekarang ni kita tak mampu untuk menziarahi anak-anak yatim, mengusap kepala mereka, mungkin kita tahu ada rumah anak-anak yatim mana yang kita tahu, kita boleh transferkan duit dengan niat untuk menggembirakan hati anak-anak yatim, yang mana Nabi SAW juga merupakan salah seorang daripada anak yatim, yang mana Nabi SAW mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menjaga daripada anak-anak yatim itu akan berada sebegini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditunjukkan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengahnya, itu seakan-akan kinayah menunjukkan bahawa rapatnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang menggembirakan ataupun menjaga daripada kebajikan anak-anak yatim. Naam. Itu antara perkara-perkara yang boleh kita lakukan pada hari Ashura. Dan insya-Allah pada hari Ashura akan disebutkan tentang fadilat yang terkait ataupun yang disebutkan dalam riwayat tentang hari tersebut. Naam. Maka di sini kita sebutkan tentang isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi, untuk membantu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 11 isteri. Akan tetapi dua daripada isteri baginda sallallahu alaihi wasallam itu telah meninggal dunia sebelum kewafatan baginda, iaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang kita telah sebutkan perbahasan ataupun sebutkan tentang biografi beliau pada pengajian yang lalu. Isteri yang kedua yang meninggal dunia sebelum kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidah Zainab binti Khuzaimah bintil Harith, yang mana beliau digelar sebagai Ummul Masakin, ibu kepada orang-orang
miskin. Li rahmatiha iyahum, kerana kerahmatan beliau kepada orang-orang miskin. Walam talbath indahu illa syahrain aw thalath thumma tuwfiyat wa salla 'alaiha Rasulullah wa dafanaha bil Baqi'. Akan tetapi Sayyidah Zainab binti Khuzaimah ini duduk ataupun berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih Sayyidah Zainab duduk bersama Rasulullah ini kurang lebih 2 atau 3 bulan sahaja, kemudian meninggal dunia. Dan beliau dimuliakan untuk disolatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri dan didafan ataupun dikuburkan di perkuburan Baqi'. La ilaha illallah. Naam. Walaupun hanya dapat bersama baginda sallallahu alaihi wasallam selama 2 tahun, 2 bulan atau 3 bulan, akan tetapi mendapat kemuliaan, mendapat satu title Ummahatil Mukminin, ibu kepada orang-orang beriman, isteri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada kemuliaan yang melebihi daripada kemuliaan seorang wanita itu menjadi isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian disebutkan tentang 9 isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang wafat, yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Faqad dzakarahu an-nazim fi hadhihi al-abyat wa hunna allai khuyyirna ar-rasul baina zinati ad-dunya wa iqamah ma'ahu talaban lil akhirah. Maka ke-9 ini disebutkan dalam Al-Quran ataupun disebutkan tentang mereka di dalam Al-Quran, iaitu Allah Subhanahu wa taala memberi pilihan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala memberi pilihan kepada mereka sama ada menginginkan daripada perkara-perkara dunia ataupun ingin berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menginginkan akhirat. Maksud daripada menginginkan dunia iaitu mereka, Allah Subhanahu wa taala mengasihi daripada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah tidak mahu Rasulullah dibebankan dengan apa-apa perkara dunia, memikirkan tentang perkara-perkara dunia. Jadi isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang ingin bersama baginda tidak seakan-akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan meminta daripada perkara-perkara dunia kecuali apa-apa yang mudah untuk provide oleh Rasulullah SAW. Apa-apa yang diberikan oleh Rasulullah itu yakni bersyukur dengan apa-apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW tanpa meminta lebih daripada apa selain yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabiyyu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai nabiku, qul li azwajika, katalah kepada isteri-isteri kamu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalau kamu menginginkan daripada kehidupan dunia dan perhiasannya, fata'alain, maka datanglah kepada aku dan aku akan umatti'kunna, dan aku akan berikan kamu mut'ah, iaitu akan memberikan daripada pemberian dunia, dan kemudian wa usarrihkunna sarahan jamila, akan tetapi selepas itu akan ditinggalkan kamu tidak lagi mendapat title sebagai isterinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kuntunna turidinallaha wa rasulahu, akan tetapi jikalau kamu menginginkan Allah dan Rasulnya, wad daral akhirah, dan juga negeri akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi orang-orang wanita-wanita yang berbuat kebaikan, minkunna, daripada golongan kamu ataupun di kalangan kamu itu, ajran azima, pahala ataupun ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang menyediakan ganjaran yang besar? A'addallahu, Allah Subhanahu wa taala yang menyediakan ganjaran yang besar. Yani Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha besar, yang menyediakan pemberian yang besar kepada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jikalau mereka menginginkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walamma ikhtarta kulla wahidatin minhunna Allah wa rasuluhu wa dar akhirah imtadahunna Allah wa anzala fi haqqihin. Naam, maka apabila ke-99, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila turun ayat tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi satu demi satu daripada isteri baginda sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya, iaitu adakah kamu ingin memilih Allah dan Rasul ataupun perkara-perkara dunia. Maka yang dimulakan dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, maka Sayyidah Aisyah pada waktu itu masih lagi berumur masih muda, maka Rasulullah mengatakan, pergi bermusyawaratlah kamu dengan ibu dan ayah kamu, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan bahawa adakah
terhadap kamu aku ingin bermusyawarat ya Rasulullah. Yakni menginginkan kamu ini tidak perlu bermusyawarat dengan ibu bapaku. Yakni seakan-akan Sayyidah Aisyah mengatakan bahawa aku tidak perlu berfikir, tak perlu bermusyawarat. Yakni sesungguhnya aku menginginkan kebersamaanmu ya Rasulullah di dunia dan akhirah. Maka kesemua 99 isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat seterusnya ataupun menurunkan ayat yang lain dengan memuji kepada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan ya nisa'an nabi, wahai isteri-isteri nabi, lastunna ka ahadin minan nisa, kamu ini tidak sama seperti wanita-wanita lain. In taqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Naam, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa jikalau kamu melakukan kebaikan maka akan dilipat kali gandakan pahala kamu berbanding dengan orang-orang lain. Ya, ini kamu ni special. Kalau kamu melakukan kebaikan akan dilipat kali gandakan pahala-pahala yang diberikan kepada kamu. La ilaha illallah. Wa limazidil bayan nadhkuru nudhah mimma yata'allaq biha ula'i tis'ah radhiyallahu anka ma yali. Naam. Sedikit sebanyak penerangan tentang isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di sini disebutkan berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau at-tazawwuj akthar min arba' ila ghairi nihayah jaizun lahu sallallahu alaihi wasallam. Yakni hukum hakam yang khusus yang terkait kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni perkahwinan. Antaranya adalah perkahwinan, yakni untuk umat baginda sallallahu alaihi wasallam hanya dibenarkan 4. Adapun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada had berapa banyak yang baginda boleh berkahwin. Yakni ianya adalah jaiz kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk berkahwin dengan sebanyak mana yang dikehendaki beliau, li'annahu ma'murun minal jawr. Kerana apa? Kerana sifat adilnya baginda sallallahu alaihi wasallam itu membenarkan baginda untuk berkahwin dengan bilangan yang dikehendaki oleh baginda, dan baginda tidak melakukan kezaliman kepada sesiapa pun. Wa min khasaisihi aidan, antara keistimewaan yang diberikan Allah kepada baginda, aqduhu sallallahu alaihi wasallam bila wali. Rasulullah boleh berkahwin dengan mana-mana wanita tanpa wali, tanpa izin daripada ayahnya, wala syuhud, tanpa ada saksi, wala mahar, tanpa perlu ada mas kahwin, ibtidaan wa intihaan. Ini merupakan khususiyah, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi disebutkan di sini ahdahun al-mubahat. Ada perkara-perkara yang terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, ada 4 perkara. Perkara-perkara yang dikhususkan ataupun hukum hakam yang dikhususkan kepada Rasulullah ni ada 4 jenis, 4 macam. Yang pertama adalah mubahat, perkara-perkara yang harus, iaitu yang diringankan. At-takhfifat minha ibahatul wisal, dibenarkan untuk Rasulullah berterusan dalam berpuasa. Wa huwa an yuwasil shaumun nahar bi imsakil lail ma'a shaumi alladhi ba'dahu min ghairi an yut'im syai'. Rasulullah boleh berpuasa sebagai contoh esok hari Tasu'ah seperti kita sebutkan. Maka kalau kita nak puasa Tasu'ah, kita puasa kita berhenti makan dan minum, dan berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa itu daripada sebelum terbit fajar sehinggalah waktu maghrib. Masuk waktu maghrib, terbenam matahari, maka kita kena buka puasa. Akan tetapi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau nak bersambung puasa hari ke-9 Muharram, kemudian nak sambung dengan hari ke-10, tanpa makan apa-apa sewaktu buka puasa pada hari ke-9 sampai ke subuh esok hari, kemudian disambung lagi daripada subuh sampai ke maghrib, dibenarkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan al-wisal. Wisal itu yakni berterusan dalam berpuasa tanpa makan apa-apa pun di antaranya. Yang ini tak ada break, tak ada, iaitu hatta di waktu malam Nabi SAW tak makan, tidak menjadi masalah. Wa min ghairi an yut'im wa yaqdi bi ilmihi wa yahkum wa yashhad li nafsihi. Dan antara perkara-perkara yang dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
beliau boleh menetapkan sesuatu hukum itu dengan ilmu beliau. Wa yahkum wa yashhad li nafsihi. Nabi SAW boleh memberi penyaksian kepada dirinya sendiri, wa far'ih wa ala aduwih, dan ke atas anak-anaknya dan juga kepada musuhnya. Wa tajuzu lahu syahadah bima idda'ah. Nabi SAW boleh memberi saksi kepada apa-apa sahaja yang dia dakwa. Apa-apa yang Nabi SAW claim, dia boleh memberi saksi. Yang ini kebiasaannya, orang yang claim sesuatu tu, saksi perlu dijadikan ke atasnya. Akan tetapi Rasulullah SAW, dia boleh membuat saksi ke atas dirinya sendiri tanpa ada orang lain membuat penyaksian kepada dirinya. Walahu akhdhu ta'am ghairihi in ihtaja ilaih. Antara perkara-perkara yang dibenarkan kepada Rasulullah, boleh untuk mengambil makanan orang lain kalau baginda memerlukannya. Wa yajib i'ta'uhu lahu, dan wajib untuk diberikan kepada wala yantaqid wudu'uhu bin-naum, dan perkara-perkara yang khusus buat Rasulullah juga adalah wuduk baginda tidak batal dengan tidur. Wa aktsaru hadhil mubahat lam yaf'alhu sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kebanyakan daripada perkara-perkara yang dibenarkan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, walaupun dibolehkan buat Rasulullah, akan tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan kelebihan-kelebihan tersebut. La ilaha illallah. Antara perkara-perkara yang hukum hakam yang terkait dengan baginda sallallahu alaihi wasallam daripada perkara-perkara yang diharamkan, yakni tahrim sadaqatut tatawwu' alaih, diharamkan untuk memberi sedekah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dengan sedekah ini adalah zakat. Ini tidak dibenarkan diberikan zakat kepada Rasulullah dan juga kepada ahli keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan diharamkan juga maddal ain ila mata'in nas. Diharamkan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat untuk mengharapkan daripada perkara-perkara dunia, akan tetapi ini telah diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni Rasulullah itu dijaga daripada perkara-perkara yang dosa, apatah dan juga perkara-perkara yang makruh dan sebagainya. Yang ketiga, al-wajibat. Ada perkara-perkara yang khusus buat Rasulullah, yang dijadikan wajib buat Rasulullah tapi tak wajib untuk kita umat Rasulullah SAW. Antaranya, untuk Rasulullah wajib untuk salat duha, wajib untuk salat witir, wajib untuk berkorban pada raya haji, wajib untuk menggunakan miswak setiap kali salat, wajib untuk bermesyuarat sebelum melakukan apa-apa perkara, wajib untuk melarang perkara-perkara mungkar yang berlaku di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda melihat perkara tersebut. Wa in khafa wa in alima anna fa'ilahu yazid fihi inadan. Walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam mengetahui kalau dilarang orang tersebut, orang tu akan jadi lebih marah, ataupun orang tu akan rebel ataupun akan lebih marah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila nampak perkara yang mungkar berlaku di hadapan Rasulullah, wajib untuk Rasulullah tegur. Berlainan dengan kita, kalau kita rasa kalau tegur orang tu akan marah ataupun pukul ataupun melakukan perkara-perkara yang memudaratkan kita, dibolehkan untuk kita untuk tidak menegur. Akan tetapi bagi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh, wajib untuk menegur. Wa musabaratul adu wa in kathur. Bersabar atas musuh walaupun musuh tu banyak. Wa qada'u dain muslim mata mu'siran. Dan wajib untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membayar hutang seorang muslim apabila mereka meninggal dunia dalam keadaan susah, tak mampu untuk nak bayar hutang. Wa zada fil ubab wujubu ratibatis subh. Naam, antaranya juga yang diwajibkan oleh Rasulullah adalah sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat itu wajib bagi haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita, duha adalah sunat, witir adalah sunat, ataupun akan tetapi disebabkan ianya adalah satu perkara yang wajib buat Rasulullah dan tidak ditinggalkan, maka dianjurkan juga untuk kita melakukan perkara-perkara tersebut. Naam, dan perkara yang keempat yang khusus buat baginda sallallahu alaihi wasallam adalah daripada perkara-perkara yang baik. Naam. La ilaha illallah. Naam. Begitu juga antara perkara-perkara yang terkait dengan Rasulullah SAW adalah
apabila baginda isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan perkara yang baik, maka pahala mereka dilipat kali gandakan, dan apabila mereka melakukan perkara mungkar, waliyadzubillah, yang semoga yang mana yang ini juga akan dilipat kali gandakan dosanya. Wahakadha. Naam. Itu sedikit sebanyak hukum hakam yang terkait ataupun keistimewaan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun hukum hakam yang khususnya terkait dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya dibenarkan untuk berkahwin lebih daripada 4 orang, tidak seperti umatnya maksimum 4, akan tetapi buat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibolehkan lebih daripada 4. Naam, jadi isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan yang pertama di sini Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha telah berkahwin ataupun dikahwinkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau di Makkah. Pada waktu itu beliau berumur 7 tahun. Wa bana sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilnya untuk duduk bersama sewaktu di kota Madinah. Waktu Sayyidah Aisyah berumur 9 tahun. Nah, berkahwin pada bulan Syawal ataupun bernikah di kota Makkah pada bulan Syawal, dan diambil Sayyidah Aisyah tinggal bersama Rasulullah juga pada bulan Syawal. Wa kanat ahabbun nisa ilaih, dan Sayyidah Aisyah ini merupakan wanita yang paling dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah mengatakan, wa raaitu Jibril yuhaddithu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surah Dihyah al-Kalbi. Aku melihat satu hari Jibril sedang bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Jibril itu mengambil rupa Dihyah al-Kalbi. Dihyah bin Khalifah al-Kalbi. Yang ini satu sahabat Nabi yang sangat handsome, yang mana Jibril alaihi salam kalau berjumpa dengan Rasulullah, kebiasaannya akan mengambil rupa paras Dihyah al-Kalbi ni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, hadza Jibril yusallim alaiki. Ni Jibril memberi salam kepada kamu. Dalam pengajian yang lalu kita sebutkan bahawa Sayyidah Aisyah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha diberi salam directly daripada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Itu khususiah untuk Sayyidah Khadijah. Akan tetapi untuk Sayyidah Aisyah, Jibril memberi salam kepada beliau. Naam. Dan kelebihan dia juga dapat melihat Jibril. Seperti kita sebutkan bahawa ada beberapa sahabat-sahabat Nabi yang dapat melihat malaikat-malaikat. Antaranya Sayyidah Aisyah, antaranya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan sebagainya. Wa qala hadza Jibril yusallim alaik wa tuwfiyat wa qad qarabat 67 sanah fi syahri Ramadan sanah 58. Dan Sayyidah Aisyah ni meninggal dunia pada umur kurang lebih 67 tahun. 67 tahun pada tahun 58 selepas hijrah. Beliau meninggal dunia 50 tahun selepas hijrahnya baginda sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Wa shalla 'alaiha Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sembahyangkan solat jenazah Sayyidah Aisyah. Wa qila Sa'ad bin Zaid wa dufinat bil Baqi' laylan bi wasiyati minha fi dhalikal makan wal waqt. Dan Sayyidah Aisyah dikuburkan di perkuburan Baqi' pada waktu malam atas wasiat daripada beliau. Dan ini semua mengajarkan kita betapa sifat malunya isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam untuk dilihat oleh orang lain, hatta ditulis wasiat ini ditanam pada waktu malam. Di waktu malam barulah mereka ingin ditanam. Pada mulanya Sayyidah Aisyah ingin ditanamkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayahnya di dalam rumahnya, dekat dengan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apabila diminta oleh Sayyidina Umar tempat tersebut, maka diberikan kepada Sayyidina Umar, maka Sayyidah Aisyah terpaksa ditanam di perkuburan Baqi'. Wa dhalika fi ahdi wilayati Marwan bin Hakam ala al-Madinah fi khilafati Muawiyah. Dan beliau meninggal dunia sewaktu khalifahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Antara sifat-sifat ciri-ciri
Siti Aisyah ataupun Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang beliau pelajari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak mendapat duit daripada Amirul Mukminin, iaitu bahagian mereka itu besar, pembahagian mereka itu besar daripada ketua-ketua ataupun daripada pembesar-pembesar, daripada khalifah. Akan tetapi kecintaan mereka terhadap dunia itu telah dibersihkan dengan duduknya mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan belajarnya mereka dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjalani kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu hari duit banyak datang, kurang lebih 80,000 dirham ataupun dinar telah datang kepada Sayyidah Aisyah. Maka daripada pagi sehingga ke petang beliau sibuk memberikan kepada orang-orang susah daripada duit-duit tersebut, sehingga tidak berbaki satu sen pun buat beliau. Yang mana pada hari tersebut beliau sedang berpuasa, Siti Aisyah sedang berpuasa. Maka khadimnya telah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, yakni kita tidak ada apa-apa untuk nak berbuka puasa dengan. Kalaulah kamu menyimpankan sedikit, mungkin setengah dirham ataupun setengah dinar untuk kita belikan daging, maka kita boleh berbuka puasa dengan daging. Maka apa yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, dikata laula zakartini la fa'altu, yakni kalau kamu mengingatkan aku untuk menyimpankan sedikit duit tersebut, maka aku akan lakukan. Tapi kamu pun tak ingatkan, jadi seakan-akan mereka tidak memikirkan sedikit pun tentang keperluan mereka. Hatta benda-benda, perkara-perkara asas tidak mereka fikirkan, bahkan kesemuanya diberikan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum aljami'. Dan ini yang dilakukan, inilah adab-adab ataupun akhlak-akhlak ataupun amalan-amalan yang mereka warisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru yang mereka belajar dengan adalah semulia-mulia guru, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit sebanyak tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Isteri yang seterusnya adalah Sayyidatina Hafsah binti Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, anaknya kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Tadi anaknya Sayyidina Abu Bakar, dan yang seterusnya ada anaknya Sayyidina Umar Al-Khattab. Tazawwajaha Rasulullah ba'da ghazwati Uhud sanah thalithah wa umruha 20 sanah. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Hafsah selepas peperangan Uhud. Setelah peperangan Uhud, dan yang mana pada waktu itu beliau berumur 30 tahun. Dan beliau meninggal dunia pada umur 45 tahun, juga pada zaman khalifahnya Marwan bin Hakam, wa umruha situn sanah, pada umur 60 tahun. Nah, berumur 60 tahun, kurang lebih dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah 67, Hafsah pada umur 60. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam talaqaha fanazala Jibril alaihi salam faqala innallaha ya'muruka an turaji' Hafsah. Disebutkan dalam riwayat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melepaskan Hafsah daripada menjadi isterinya, iaitu ditalakkan Siti Hafsah. Akan tetapi kemudian turun Jibril alaihi salam kepada Rasulullah atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahawa hendaklah engkau mengambil balik Siti Hafsah. Naam, fa innaha sawwamah qawwamah wa innaha zaujatuka fil jannah. Kerana sesungguhnya Hafsah ini merupakan orang yang banyak sembahyang dan banyak berpuasa, dan dia akan menjadi salah satu daripada isteri kamu, wahai Rasulullah, di dalam syurga. Wa fi khabar qala rahmatan li Umar. Dalam riwayat lain mengatakan bahawa seakan Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengambil balik Siti Hafsah ini untuk menjaga daripada hati Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kerana Sayyidina Umar ni merupakan kawan baik kepada Rasulullah, dan sahabat-sahabat Nabi tidak rasa seakan-akan yakni tak suka untuk ahli keluarga mereka itu mendatangkan mudarat ataupun kesusahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diambil balik Siti Hafsah itu untuk menjaga daripada hatinya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Naam, kemudian isteri seterusnya Saudah binti Zam'ah. Nabi SAW berkahwin dengan beliau pada bulan Ramadan selepas wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kaburat indahu. Saudah binti Zam'ah ni antara yang awal yang dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi bila pada sampai satu ketika Rasulullah SAW ingin untuk melepaskan Saudah ini, akan tetapi Saudah ni mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin menjadi daripada isteri kamu di dunia dan di akhirat, maka aku tidak ada keperluan ini sebagai seorang wanita untuk apa-apa hak daripada seorang suami, maka aku memberikan hariku ni kepada isteri kamu ataupun kepada isteri yang paling disayangi oleh Rasulullah, iaitu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Wa qalat la hajati li fil rijal wa inma uridu an uhsyar fi zawjatihi. Aku tidak mempunyai apa-apa hajat bersama ataupun daripada seorang suami, aku hanya ingin dibangkitkan sebagai salah seorang daripada isteri kamu wahai Rasulullah. Wa min khasa'isiha annaha infaradat bin nabi ba'da wafat Khadijah 3 a'wam wa tufiyat sanah 55 fi akhir khilafati Umar ala al-mashhur. Antara kelebihannya Siti Saudah binti Zam'ah ini, beliau berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseorangan. Ia ini tak ada isteri-isteri lain. Bersama Rasulullah selama 3 tahun. Selama 3 tahun selepas kewafatan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, yakni Nabi tak kahwin dengan orang lain. Maka Saudah binti Zam'ah ni 3 tahun dapat full time dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa dibahagi-bahagikan. Kemudian isteri yang seterusnya, Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Ayahnya ketua Bani Nadir. Ketua Bani Nadir ataupun ketua orang Yahudi. Ada beberapa kelompok orang Yahudi yang berada di kota Madinah sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke sana, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan seterusnya. Akan tetapi selepas Nabi SAW mendapat kemenangan ke atas kaum Yahudi tersebut, maka Safiyah ni menjadi salah seorang daripada tawanan perang. Akan tetapi Nabi SAW astafahu Rasulullah li nafsi fa'ataqaha wa tazawwajaha. Rasulullah SAW memilih Safiyah ini untuk diri beliau, kemudian dimerdekakan Sayyidatina Safiyah dan kemudian dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lam tablugh 17 sanah. Pada waktu itu beliau hanya berumur 17 tahun, wa tufiat fi Ramadan. Dan juga Safiyah binti Huyai bin Akhtab ini dikuburkan di perkuburan Baqi'. Sayyidatina Safiyah ini mengatakan di malam beliau berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni selepas beliau menjadi tawanan perang, kurang lebih baru selepas ayahnya dan pakciknya dibunuh dan sebagainya. Maka pada malam pertama beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada menceritakan, yakni Rasulullah merupakan orang yang paling dia tak suka. Orang yang paling dia tak suka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana dia ingatkan Rasulullah telah menjadi asbab perbunuhan ayah dan juga pakciknya. Akan tetapi pada malam pertama tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bercakap dengan Sayyidatina Safiyah sehingga ini menerangkan kepada Sayyidatina Safiyah itu sepanjang malam dengan mengatakan apakah sebab berlaku peperangan kerana pengkhianatan dan sebagainya daripada pihak orang Yahudi dan bukan daripada pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hujah-hujah baginda sallallahu alaihi wasallam itu dapat diterima oleh Sayyidatina Safiyah, sehingga Sayyidatina Safiyah sendiri mengatakan bahawa tidak ini aku bermalam dalam keadaan marah dengan Rasulullah SAW, akan tetapi tidak sampai di waktu pagi kecuali Rasulullah lah orang yang paling aku cintai sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Disebutkan bahawa ada sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa ataupun masuk ke rumah Safiyah dalam keadaan Safiyah sedang menangis. Maka Rasulullah tanya kepada Safiyah, ma yubkiki, apa yang menyebabkan kamu menangis? Faqalat balagani anna Aisyah wa Hafsah taqulan nahnu khairu min Safiyah, nahnu banati ammi Nabi wa azwajih. La ilaha illallah. Nahnu banati ammi Nabi. Aisyah dan Safiyah Safiyah mengatakan, aku telah mendengar bahawa Aisyah dan Hafsah mengatakan bahawa kami lebih baik, lebih mulia daripada Safiyah. Kami ni daripada keluarganya Quraisy, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal ala qulti lahun kaifa takun khairan minni wa abi Harun wa ammi Musa wa zawji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan satu sifat yang istimewa yang perlu ada
kepada satu orang. Yang ini kalau ada sifat ini kepada diri seseorang itu bagus. Dia tidak ambil, Allahumma salli ala Muhammad, yang ini tidak menyebelahi mana-mana pihak. Nabi SAW tidak menyebelahi mana-mana pihak apabila ada berlaku ketegangan. Akan tetapi Nabi SAW cuba untuk membantu dan menyelesaikan masalah. Maka apabila Safiyah binti Huyai bin Akhtab terasa atas apa-apa yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Hafsah, maka Nabi mengatakan kepadanya, bagaimana mungkin mereka itu lebih mulia daripada kamu, sedangkan kamu ini keturunannya dari Nabi Harun, dan pakcikku adalah Nabi Musa. Seakan-akan yang ini pakcik dia Nabi Musa lah, sebab dia keturunan ataupun anak zuriatnya Nabi Harun. Dan kemudian suami aku adalah Nabi Muhammad SAW. Nak katakan aku ni daripada zuriat seorang Nabi, pakcik aku Nabi, suami aku pun Nabi. Nabi mengajarkan bagaimana nak jawab, dan Nabi menyelesaikan masalah, tidak mengambil pihak mana-mana pihak, akan tetapi Nabi cuba untuk menyelesaikan masalah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka itu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Safiyah binti Huyai bin Akhtab, basically daripada golongan daripada darahnya orang, daripada keluarganya Nabi Harun. Kemudian isteri yang seterusnya Maimunah binti Al-Harith bin Hazan, wa hiya khalah Abdullah bin Abbas wa Khalid bin Walid. Dan Maimunah binti Al-Harith ni merupakan makcik dari sebelah ibu kepada Abdullah bin Abbas. Maksudnya isteri Al-Abbas bin Muttalib ini adalah maksudnya Maimunah ni dengan isterinya Al-Abbas adik-beradik. Begitu juga Maimunah dengan isteri kepada Al-Walid, juga adik-beradik. Nah, maka sahabat Abdullah bin Abbas dan Khalid bin Walid ni seakan mereka adalah sepupu. Maka Khalid bin Walid juga seakan-akan adalah anak saudara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dikenali sebagai yang hebat dalam peperangan, Khalid bin Walid, panglima perang, Saifullah Al-Maslul. Khalid bin Walid diberi gelaran sebagai Saifullah Al-Maslul, pedang Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan itu Sayyidina Khalid bin Walid tidak pernah tidak terbunuh di dalam medan peperangan, kerana tak mungkin pedang Allah itu akan musnah di medan peperangan. Wa ukhtuha Asma binti Umais, dan antara saudara perempuan kepada Maimunah binti Al-Harith ni adalah Asma binti Umais, wa Salma binti Umais, wa Zainab binti Khuzaimah. Maksudnya diorang punya family ni banyak ada yang saling tika dan sebagainya. Zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam fatazawajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanah sab' fi umratil qada. Nabi berkahwin dengan Maimunah binti Al-Harith ini pada tahun ke-7 selepas hijrahnya baginda sallallahu alaihi wasallam, wa tufiat fi sanah 51 bi Saraf wa huwa qarib min at-Tan'im. Beliau meninggal dunia pada tahun 51 selepas hijrah, berdekatan dengan Tan'im. Wa dufinat fihi wa qad balagat 80 sanah. Beliau ditanam, dikuburkan di sana berdekatan dengan Tan'im, dan beliau telah berumur 80 tahun pada ketika itu. La ilaha illallah. Sebutkan perkataan Tan'im, datang keinginan untuk kita melakukan umrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jemput kita untuk menjadi tetamunya, untuk menziarahi Kaabah Al-Musharrafah dan juga dapat menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hiya akhiru man tazawwaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru man tufiya min azwajih. Maimunah binti Al-Harith ni merupakan isteri yang terakhir yang dikahwini oleh Rasulullah, dan juga isteri yang terakhir yang meninggal dunia selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian isteri yang seterusnya Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan bin Harb, binti ammati Uthman bin Affan. Ummu Habibah binti Ramlah ni ada kena-mengena dengan Sayyidina Uthman. Ummu Habibah ni merupakan sepupu kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Ayahnya Ummu Habibah, Abi Sufyan dengan Al-Affan, ayahnya Sayyidina Uthman tu adik-beradik. Aslamat qadiman wa hajarat ila al-Habasyah al-hijrah al-thaniyah. Beliau telah masuk Islam awal sewaktu di kota Makkah, dan telah berhijrah
ke kota Habasyah pada hijrah yang kedua, iaitu orang-orang Islam dua batch yang telah pergi ke Habasyah, yang kali pertama dan kali kedua. Jadi Ummu Habibah ni, Ramlah binti Abi Sufyan, telah berhijrah ke Habasyah pada penghijrahan yang kedua. Ma'azawjiha Abdullah bin Jahsh fawaladat lahu Habibah. Maka dia telah berhijrah ke Habasyah dengan suaminya Abdullah bin Jahsh dan telah mendapat anak bernama Habibah, yang mana dia digelar sebagai Ummu Habibah, ibu kepada Habibah. Wa huwa bil Habasyah wa mata biha, akan tetapi anaknya meninggal di Habasyah. Wa abat hiya an tanassara wa thabatat fatanassara huwa bil Habasyah wa mata biha, akan tetapi suaminya telah meninggalkan agama Islam sewaktu berada di Habasyah dan meninggal di sana, akan tetapi Ummu Habibah enggan untuk masuk ke agama Kristian seperti suaminya. Wa thabatat ala islamiha, akan tetapi dia telah tetap dalam agama Islam. Fa ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam Amr bin Umayyah ad-Damri ila Najashi fazawwajahu sallallahu alaihi wasallam wa asdaqah Najashi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 400 dinar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantarkan seorang sahabat yang bernama Amr bin Umayyah ad-Damri kepada raja Habasyah yang bernama Najashi, kemudian untuk dikahwinkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka raja Najashi itu yang berikan mahar kepada Ummu Habibah sebanyak 400 dinar. Ummu Habibah ni meninggal pada tahun 44 selepas hijrah. La ilaha illallah. Naam, kemudian isteri yang seterusnya Ummu Salamah binti Abi Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi. Nama dia Hind bin Abi Umayyah. Gelaran dia Ummu Salamah. Wa kanat qabla Rasulillah inda Abi Salamah ibnu ammatihi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia berkahwin dengan Rasulullah, Ummu Salamah ni sebelum berkahwin dengan Rasulullah dah pernah berkahwin dengan suaminya yang bernama Abu Salamah, anak kepada makcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah, Abi Salamah, suami dia ni merupakan sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila suami dia meninggal dunia, Rasulullah berkahwin dengan beliau. Fawaladat lahu Salmah wa Amar wa Durrah wa Zainab. Dia ada 4 anak. Salamah, Umar, Durrah, Zainab. Akan tetapi selepas kewafatan suaminya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Ummu Salamah. Wa kanat minal muhajirat ila al-Habasyah wa ila al-Madinah. Beliau juga merupakan orang yang awal memeluk agama Islam, kerana dia telah berhijrah ke kota Habasyah, Ethiopia, dan juga ke kota Madinah. Sewaktu Nabi berkahwin dengan dia, dia telah berumur 30 tahun. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar lamaran untuk berkahwin, mengantar khitbah untuk berkahwin dengan beliau, qalat marhaban bi Rasulillah, selamat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang Ummu Salamah ni panjang. Ada dalam satu riwayat lain disebutkan bahawa Ummu Salamah ni dia sangat sayang kepada suami dia. Ummu Salamah dan Abu Salamah ni dua-dua couple yang very loving couple. Jadi mereka dengar bahawa ada riwayat mengatakan bahawa suami isteri nanti apabila salah seorang meninggal dunia, kalau mereka ni tak kahwin, maka mereka akan menjadi suami isteri juga dekat syurga. Tapi ada pun kalau pasangan tu dah meninggal dunia, salah seorang daripada pasangan meninggal dunia, kemudian yang tak meninggal tu berkahwin, maka nanti bila dekat akhirat nanti mereka diberi pilihan nak berada bersama isteri dengan pasangan yang mana, yang pertama ataupun yang kedua dan sebagainya. Walhasil mereka buat pact, mereka buat perjanjian. Okey, lepas salah satu antara kita kalau meninggal dunia, kita tak kahwin, supaya apa? Supaya kita dapat bersama-sama nanti dekat syurga. Kita dapat bersama-sama dekat syurga. Jadi ini merupakan pandangan Ummu Salamah. Adapun suaminya Abi Salamah mengatakan bahawa kalau aku meninggal dunia, dikata aku nak engkau kahwin lagi, dan aku mendoakan agar supaya engkau mendapat suami yang lebih baik daripada aku, kata Abi Salamah. Walhasil, jadi apabila datang khitbah, datang lamaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ummu Salamah mengatakan marhaban bi Rasulillah, selamat datang kepada Rasulullah sebanyak 3 kali. Ala ini fi khilali thalathan ana imra'atun syadidatul ghirrah. Dikata
aku ingin menerima daripada lamaran engkau kalau tidak ada 3 halangan. Kalau bukan kerana 3 halangan, aku ingin berkahwin dengan kamu. Aku akan menerima daripada lamaran kamu, ya Rasulullah. Yang pertama, aku ni seorang wanita yang sangat cemburu. Wa ana imra'atun syadidatul ghirrah. Aku ni seorang wanita yang sangat cemburu. Dan beliau mengetahui tentang Rasulullah, jadi dia takut nanti dia bercemburu kepada Rasulullah, yang mana yakni berprasangka buruk kepada Rasulullah ni merupakan satu musibah, satu perkara yang tak baik. Jadi dia kata dia takut untuk nak berkahwin dengan Rasulullah sebab sifat dia. Wa ana imra'atun musibah aidzatu sibyan. Aku pula mempunyai keluarga yang besar, yakni dia mempunyai 4 anak dan dia tak ingin menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian beliau mengatakan perkara yang ketiga, ana imra'atun laisa huna ahadun min awliya'i fa ataha Rasulullah faqala laha. Dan aku ni merupakan seorang wanita yang tak ada ahli keluarga, dia kata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala laha amma ma dzakarti min ghiratika fa inni arjullah an yudhhibaha. Adapun tentang kecemburuan kamu, maka aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, aku berharap agar supaya Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya daripada kamu. Wa amma ma dzakirti min sibyanik, adapun perkara-perkara yang kamu sebutkan daripada anak-anak, jangan kamu risau, fa innallaha sayakfihim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan keperluan mereka melalui aku. Wa amma ma dzakarti min awliyaik falaysa ahadun min awliyaika yakrahuni. Adapun daripada ahli keluarga kamu, tak ada seorang pun daripada mereka yang tidak menyukai aku. Naam. Wa tuwfiyat fi khilafati Yazid bin Muawiyah sanah 60 wa qad balagat 84 sanah. Beliau meninggal dunia pada umur 84 tahun. Wa shalla 'alaiha Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah telah menyembahyangkan jenazah beliau dan dikuburkan di perkuburan Baqi'. La ilaha illallah. Rindu pada kota Madinah, kepada Rasulullah, rindu kepada perkuburan Baqi'. Semoga Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk menziarahi kota Madinah dalam waktu yang terdekat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa ruya anna Rasul sallallahu alaihi wasallam a'taha al-qarurah allati fiha turbatu maqtal Husain wa turikat indaha, wa dhalika lamma ja'ahu sallallahu alaihi wasallam Jibril wa akhbarahu anna al-Husain maqtulun fi hadha turab. Disebutkan dalam riwayat bahawa Jibril ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi Ummu Salamah ni satu bekas, satu kontainer yang mana di dalamnya terdapat tanah di mana Saidina Husain dibunuh. Tanah dekat mana Saidina Husain dibunuh. Naam. Wa arahu min turbatil ardi allati yuqtal. Wa shamma Rasul dhalika turab faqala wayha Karbala. Wa qala laha idza sara hadha turab daman faqad qutila ibni Husain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ummu Habibah, yakni apabila tanah ini bertukar menjadi darah, maka telah terbunuhnya anakku Husain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantabahat wa qalat li jariyatiha. Maka satu hari Ummu Habibah, Ummu Salamah telah yakni seakan-akan mendapat firasat, yakni bahawa Saidina Husain telah meninggal dunia. Maka dia telah mengatakan kepada khadimnya, cuba pergi tengok bekas yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idhabi ila suq fanzuri mal khabar. Faraja'at ilaiha al-jariyah wa qalat qutila Husain bin Ali. Maka apabila Ummu Habibah mengatakan kepada khadimnya, ini pergi ke bandar, pergi ke pasar, tengok apa khabar, apa yang sedang orang katakan. Maka telah mendapati bahawa Saidina Husain telah meninggal dunia seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kerana tanah itu telah berubah menjadi darah. La ilaha illallah. Maka ahli keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini banyak mendapat daripada perkara-perkara yang akan berlaku. Mereka mendapat daripada seakan-akan profesi ataupun perkara-perkara yang akan berlaku itu, ada setengah-setengahnya diberitahu oleh Rasulullah kepada mereka, dan mereka tahu alamat-alamat ataupun tanda-tandanya. Kemudian isteri yang seterusnya, Zainab binti Jahsh, yang mana
Zainab binti Jahsh ni merupakan juga sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kepada makcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umaymah binti Abdul Muttalib. Nabi berkahwin dengan beliau pada tahun kelima selepas hijrah, wa umurha 35 pada umur 35 tahun. Zainab berumur 35 tahun sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan beliau. Wa kanat taftakhir ala nisaihi sallallahu alaihi wasallam wa taqul inna aba'akunna ankahakunna wa inna Allah ankahani iyahu min fawqi sab'a samawat wa fiha nazala al-hijab. Ya, antara perkara yang dibanggakan oleh Zainab ini, dikata kepada isteri-isteri Nabi yang lain, kamu semua yang mengahwinkan kamu adalah ayah-ayah kamu, akan tetapi aku dikahwinkan kepada Rasulullah ini atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang turun perintah tersebut daripada 7 petala langit. Dan kepada Zainab ini turun ayat hijab. Wa ghadaba 'alaiha sallallahu alaihi wasallam liqauliha fi Safiyah binti Huyay tilka al-yahudiyah fahajaraha fi Dzulhijjah wal Muharram wa ba'd as-Safar. Satu perkara yang berlaku kepada Zainab binti Jahsh. Satu hari Zainab binti Jahsh ni mengatakan tentang Safiyah binti Huyay, dia itu seorang Yahudi. Dia seorang Yahudi. Maka Rasulullah menjadi marah atas perkataan tersebut, dan untuk mendidik ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak senang-senang untuk mengumpat orang lain, agar tidak senang-senang untuk mengatakan perkara-perkara yang akan menyakiti hati orang lain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik ahli keluarganya itu dengan ditinggalkan ataupun tidak didatangi Zainab binti Jahsh tu selama Dzulhijjah, Muharram dan dalam pertengahan Safar, iaitu kurang lebih 2 bulan lebih Nabi meninggalkan, tidak mendatangi daripada Zainab binti Jahsh untuk mendidik Sayyidatina Zainab ini agar supaya jangan suka-suka untuk mengatakan perkara-perkara yang akan menyakiti hati orang lain. Sekarang ni kita kalau kerana diri kita, kerana kemarahan kita, kita boleh meninggalkan, kita boleh tak bercakap dengan orang lain. Sebab apa? Sebab menyakiti hati kita. Akan tetapi apabila perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dilanggar, diingkari, maka kita tak buat apa-apa, kita tak meletakkan hukuman apa-apa kepada ahli keluarga kita atau anak-anak kita. Tapi kalau ada benda yang rosak dekat rumah, yang ni dirosakkan dan sebagainya, kita boleh pula memberi hukuman kepada anak-anak. Ini mizan yang salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau perkara-perkara yang terkait dengan diri baginda sallallahu alaihi wasallam tidak marah, Nabi bersabar. Akan tetapi apabila perintah Allah Subhanahu wa taala diabaikan ataupun ditinggalkan atau diambil remeh dan sebagainya, itu yang akan membuatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, yang mana marah baginda sallallahu alaihi wasallam itu tidak dapat ditenangkan oleh sesiapa pun. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada orang-orang yang kegembiraan dan kemarahannya hanyalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Tidak gembira kecuali kerana Allah, tidak marah kecuali kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak memberi kecuali kerana Allah, tidak mengambil kecuali kerana Allah Subhanahu wa taala, yang mana ia merupakan salah satu tanda kekuatan iman seseorang. Wa hiya awwalu nisaihi luhuqan fil wafah, dan Zainab binti Jahsh merupakan orang yang pertama meninggal selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna ba'du azwajin nabi qulna lahu ayyuna asra'uhunna bika luhuqan. Salah seorang daripada isteri baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, siapakah di antara kami yang akan mengikuti kamu, yang mula akan meninggal dunia? Maka Nabi menjawab, asra'ukunna luhuqan bi atwalukunna yadan. Nabi menjawab, orang yang pertama yang akan meninggal dunia di kalangan kamu adalah orang yang paling panjang tangannya. Maka isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam pun semua duk sibuk ukur tangan mana yang paling panjang. Akan tetapi mereka tak dapat jawapan. Kemudian mereka selepas kewafatan Zainab binti Jahsh, barulah mereka tahu orang yang tangan panjang yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu adalah orang yang paling banyak bersedekah. Orang yang paling banyak bersedekah. Wa kanat Aisyah taqul hiya allati tusawini fil manzilah indahu sallallahu alaihi wasallam. Dan Zainab binti Jahsh ni, kata Sayyidah Aisyah, yakni kesayangan Rasulullah kepada Zainab ni seakan-akan kesayangan Rasulullah kepada aku. Sama, kesayangan Rasulullah dengan Zainab ni sama. Rasulullah kepada Siti Aisyah dengan Siti Zainab ni sama. Wa ma ra'aitu imra'atan qattu khairan fid din min Zainab. Dan aku tidak melihat seorang wanita yang sempurna agamanya seperti Zainab binti Jahsh.
wa atqa lillah, orang yang paling bertakwa. Syuf, subhanallah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, walaupun dia seorang yang muda, seorang isteri daripada isteri-isterinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana seorang wanita ni ada sifat cemburu dan sebagainya. Akan tetapi kalau bukan kerana Siti Aisyah, maka kita tidak akan tahu tentang isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Kalau bukan kerana Siti Aisyah, tak tahu kita tentang Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kalau bukan kerana Sayyidatina Aisyah, kita tak akan tahu tentang Siti Zainab binti Jahsh dan sebagainya. Wa asdaqu hadithan, orang yang paling jujur perkataannya. Wa awsal lirrahim, yang sangat mengambil berat tentang tali silaturahim. Wa a'zamu sadaqatan, yang paling banyak memberi sedekah dan sebagainya. Tufiat sanah 20 fi khilafati Umar, beliau meninggal dunia di zaman khalifahnya Sayyidina Umar Al-Khattab pada umur 53 tahun. Wa salla alaiha Umar, mendapat keberkatan ataupun mendapat kemuliaan di salat jenazahnya oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, dan di makam di kota Baqi'. Wa awwalu man humila 'ala na'sh min al-azwaj illa fa Sayyidah Fatimah Az-Zahra, isteri yang pertama yang dikuburkan dengan keranda, adapun daripada wanita yang pertama yang di carry di dalam keranda adalah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Naam, dan kemudian isteri yang terakhir iaitu Sayyidatina Juwairiyah bintil Harith Al-Khuza'iyah, kanat sabaya Bani Mustaliq min Khuza'ah fa as'adaha Allah Ta'ala fatazawajaha Rasulullah. Naam, apabila kaum Sayyidatina Juwairiyah ini mendengar bahawa beliau dikahwin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh kabilahnya menghantar hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghantar hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'taqa fi sababiha mi'at ahli bait min Bani Mustaliq. Antara hadiah-hadiah yang diberikan adalah mereka memerdekakan 100 orang daripada Bani Mustaliq, ataupun Bani Mustaliq yang mana yang ditangkap ataupun menjadi tawanan perang disebabkan Rasulullah berkahwin dengan salah seorang daripada Bani Mustaliq. Maka setiap orang, 100 orang daripada Bani Mustaliq itu dimerdekakan kerana apa? Kerana Rasulullah berkahwin dengan salah seorang daripada Bani Mustaliq. Wa tufiat bil Madinah sanah 56 tahun 56 selepas hijrah, yang dan beliau disembahyangkan oleh Marwan bin Hakam beliau meninggal dunia pada umur 70 tahun. Sayyidatina Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang wanita yang banyak mendatangkan keberkatan kepada kaumnya seperti Juwairiyah. Kerana dengan kahwinnya Rasulullah kepada Juwairiyah, orang-orang Islam lain telah memerdekakan orang-orang yang bukan Islam daripada Bani Mustaliq itu, kerana salah seorang daripada kaum mereka berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir disebutkan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma tazawwajtu ahadan min nisa'i wala zawwajtu syai'an min banati illa biwahyin ja'ani bihi Jibril min Rabbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam di hujungnya mengatakan bahawa aku tidak berkahwin dengan satu pun daripada wanita-wanita ataupun daripada isteri-isteriku, dan tidak aku kahwinkan seorang pun daripada anak perempuanku kecuali kerana wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Maka di sini keagungan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu untuk kita jaga dan perlu kita untuk hormati, dan perlu untuk kita jaga adab kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun terkadang tidak difahami akan hikmah di sebalik mungkin perkahwinan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan isteri-isteri baginda, akan tetapi ini merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, datang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita benarkan orang-orang yang kurang adab mereka bersama Rasulullah ini mempersoalkan, kenapa berkahwin dengan wanita dengan umur sebegini dan sebagainya, ataupun sebegitu dan sebegini. Yakni keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus menjaga akan adab apabila menceritakan tentang ahli keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala
jadikan ahli keluarga kita, khususnya daripada golongan wanita ini, dijadikan role model mereka itu adalah ahli keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat yang mulia yang ada pada ahli keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang kita ambil sebagai teladan, itu yang kita ambil sebagai contoh untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Yang ini bagaimana sifat haya, sifat malu mereka, bagaimana sifat mereka menjaga kemuliaan diri mereka, bagaimana mereka ini banyak bersedekah, bagaimana mereka ini bersifat menjaga daripada aurah dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang perlu kita jaga dan kita rasa akan di situ terdapatnya kemuliaan. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga dan mendidik ahli keluarganya agar supaya mereka tidak mungkin bercakap perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah dan tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini bagaimana kita mampu untuk mendidik ahli keluarga kita ini agar supaya sifat mereka, akhlak mereka, perbuatan mereka, percakapan mereka dan seluruh kehidupan mereka itu menjadi apa yang disukai oleh Allah dan disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan apa yang didengarkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan kita daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga ianya akan menjadi asbab untuk mendekatkan kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi kullina salih jami' akhirat dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, habis kelas lambat sikit. Semoga bermanfaat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.